Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muka surat 3. Faedah mempelajari ulumul Quran. Yang kita belajar malam ni, apa faedah kita belajar ulumul Quran? Mana ilmu ulumul Quran ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran ini penting sekali kita pelajari, tuan-tuan. Umat Islam supaya tahu besarnya faedahnya. Tujuan kita belajar ilmu ni antaranya ialah untuk memberikan kefahaman yang tinggi kepada kita tentang ilmu-ilmu yang tersirat di dalam Al-Quran, di mana zaman sekarang ni, tuan-tuan, zaman langit terbuka, banyak fakta-fakta berkaitan dengan agama Islam, tuan-tuan, telah diputar-belitkan oleh musuh-musuh Islam, sampaikan umat Islam sendiri tergugat, terutamanya akidah. Bahkan ada yang mula mempertikaikan keabsahan Al-Quran itu, ataupun betulnya Quran itu merupakan kitab suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Kat tempat kita mungkin kurang sikit, tuan-tuan. Tapi kalau dekat Indonesia, tuan-tuan, dengan adanya kumpulan yang menamakan diri mereka Jaringan Islam Liberal, yang menghimpunkan cendekiawan, bukan orang biasa, tuan-tuan, tapi cendekiawan yang telah mula berani kononnya mengkaji semula Al-Quran itu. Bahkan ada di antara mereka yang menulis dengan nada mengkritik Al-Quran. Tuan-tuan mungkin pernah mendapat selebaran WhatsApp, dalam grup-grup WhatsApp, kononnya, ataupun bukan konon lah, memang betul lah, dekat dalam internet ni ada beberapa laman portal ataupun laman web, tuan-tuan. Contohnya macam answeringislam.org. Portal ni dah lama dah, rasa dah puluhan tahun dah. Cuma kadang-kadang orang dok ulang-ulang memviralkan benda tersebut dalam suasana sentimen anti-Yahudi dan sebagainya, tuan-tuan. Portal Answering Islam ni, tuan-tuan, antara portal yang artikel-artikel di dalam portal tersebut sangat mencabar pemikiran, kerana banyak daripada artikel yang ada di dalam itu bahkan boleh download buku-buku yang mempertikaikan tradisi Islam, mempertikaikan Al-Quran, mempertikaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Nama sedap, tuan-tuan, aboutislam.com, thequran.com, allahassurance.com.
Kemudian ada satu Islam dia Islam.com ke apa. Nama Islam tuan-tuan. Tapi dibangunkan ataupun berisi ajaran-ajaran Qadiani sebagai contoh. Jadi sudah sampai masanya kita umat Islam ni tuan-tuan belajar ilmu yang lebih luas. Bukan setakat belajar ilmu fardu ain. Sembahyang, puasa, berpuluh-puluh tahun puasa tak sah lagi ke puasanya? Ya betul lah, kita mengulang dan mendalami, tetapi sudah sampai masanya kita perlu memperluaskan lagi. Sebab tu saya cadangkan kepada Tuan Imam untuk ambil topik-topik seperti usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, ulum Quran. Paling tidak kita serba sedikit terdedah. Dan ilmu tentang ulum Quran ini juga mampu untuk menjamin pemeliharaan Al-Quran daripada salah tafsir. Kerana banyak tuan-tuan tafsiran, bukan tafsiran je, terjemahan Quran pun banyak. Cuma dekat Malaysia ni tuan-tuan, terjemahan Quran ni kita dikawal oleh pihak berkuasa agama, oleh JAKIM umpamanya. Nak terbit Quran, nak terbit terjemahan Quran, nak bawa teks itu ke JAKIM untuk minta JAKIM luluskan. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris tuan-tuan, terbit dekat luar negeri, nak buat macam mana? Dia ada Quran terjemahan, dia dalam bahasa Inggeris lah, Quran Reformist Translation. Quran yang diterjemahkan Quran terjemahan reformis. Kita terpengaruh dengan perkataan reformis. Reform itu maknanya pembaharu. Tapi sebenarnya itu adalah Quran yang diterjemahkan oleh golongan anti hadis. Termasuk satu Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris juga oleh Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ni orang yang mengemukakan teori kod 19 dalam Quran. Tuan-tuan ingat dulu kumpulan anti hadis melalui Jamaah Al-Quran Malaysia, JAM. Nama sedap kan? Jamaah Al-Quran Malaysia apa? Ini ahli Quran, Qurra semua ni, Qari. Tapi rupanya golongan anti hadis, mereka menerbitkan terjemahan Quran dalam bahasa Melayu. Kalau tak silap saya, Osman Ali terjemah dia, dengan terjemahan buku bacaan. Sebab Al-Quran tu maksudnya bacaan, dia menterjemah dalam bahasa Melayu bacaan. Ini antara kenapa pentingnya ulumul Quran itu kita pelajari, supaya kita dapat mengenal dan mengetahui tafsiran-tafsiran yang betul tentang Al-Quran ini tuan-tuan. Pertumbuhan perkembangan ulumul Quran, ilmu ulum Quran ini tuan-tuan telah bermula sejak permulaan Islam itu sendiri, iaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan penurunan wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampailah seterusnya berbagai-bagai ayat dan surah daripada Al-Quran. Kerana apa Quran itu, ayat-ayat tertentu itu diturunkan, cara bacanya, bagaimana Rasulullah menerima wahyu, bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan akhirnya menjadi satu bentuk kitab. Zaman bila Quran itu bermula dalam bentuk kitab. Ini semua dibincangkan dalam ulum Quran tuan-tuan. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, ulum Quran ini dia tak jadi satu ilmu, dia tak jadi satu disiplin ilmu yang tersendiri. Zaman Nabi tak ada satu ilmu pun yang berdiri sebagai suatu disiplin ilmu sendiri. Sebab tu zaman Nabi tak ada ilmu fiqh. Yang namanya ilmu fiqh tu tak ada. Yuk belajar ilmu fiqh dengan Nabi, tak ada. Ilmu usuluddin tak ada.
ilmu tauhid tak ada. Segala-galanya bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusat dia tu Nabi, berpusatkan kepada Nabi. Fiqh ke, tasawuf ke, apa ke, semua berpusat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu Al-Quran kebanyakannya dihafal dalam dada para sahabat ridwanullahu alaihim. Dia tak ada Quran dalam bentuk kitab. Masing-masing hafalan, tuan-tuan. Yalah, orang Arab zaman dulu, tuan-tuan, tak macam orang Melayu zaman dulu. Orang Arab zaman dulu tak makan belacan, tak ada makan kepala ikan. Makanannya kismis, kurma, buah tin, buah zaitun. Tu kalau orang Melayu dekat sebelah timur pula makan apa? Belacan, cencaluk, budu. Sebab tu kita ni agak lemah sikit, tuan, dari segi ingatan. Orang Arab ada. Dia makanan dia memang semua makanan yang bergizi dan berzat. Sebab tu mereka dan orang Arab memang terkenal dengan bangsa yang kuat mengingat. Sebab tu mereka boleh hafal syair-syair yang panjang-panjang. Tuan-tuan hafal apa ni sajaknya Usman Awang? Tak hafal, tuan-tuan. Lagu boleh ke hafal ke lagu? Itu pun tak semua lagu boleh hafal. Jadi pada zaman Nabi, tuan-tuan, Quran tu memang turun. Dan Nabi ajar bagaimana cara membaca Quran itu. Dengan qiraatnya macam mana. Malaikat Jibril tiap-tiap bulan Ramadan datang bacakan Quran. Ataupun Nabi baca Quran di depan Jibril. Mengikut susunan walaupun dia tidak lengkap lagi turunnya. Nabi setelah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi malaikat Jibril, segera menghafalnya. Nabi segera ingat. Ingat hazam. Bukan setakat ingat aja, bukan setakat hafal, tapi faham di hazamnya apa tujuan wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun sampaikan kepada para sahabat. Bahkan Nabi memerintahkan beberapa orang sahabat untuk menulis wahyu tersebut. Tulis kat mana? Zaman dulu tak ada kertas, tuan-tuan. Kertas dicipta oleh orang Cina. Itu tamadun Cina yang mencipta kertas. Zaman tu orang Arab tak kenal Cina lagi. Tak kenal orang Cina lagi, tuan-tuan. Jadi kertas tak masuk lagi zaman itu. So tulis kat mana? Dekat kulit kambing. Kulit-kulit kambing tu berkeping-keping. Tuan-tuan bayangkan Quran kita tu ada berapa helai. Kalau satu Quran tu berapa banyak kulit kambing dipakai. Rasa mau tebal ini kot. Selaknya pun wah. Ataupun menggunakan pelepah-pelepah kurma. Pelepah kurma bukan pelepah yang kayunya tu, yang macam upih kan, macam upih tu. Kalau kita dulu zaman kecil-kecil naik upih kan, pinang apa pelepah pinang, apa pokok pinang tu, upihnya itulah. Kan dia boleh macam kertas. Ataupun bahkan ada yang ditulis dekat tulang-tulang, tuan. Tak tahulah macam mana, tuan-tuan. Jadi pada zaman itu mereka semua menghafal Al-Quran. Kebanyakan sahabat memang hafal Quran selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik beberapa orang sahabat untuk menjadi penulis wahyu. Dan Nabi diriwayatkan melarang umat Islam menulis selain daripada wahyu. Sebab takut bercampur. Makna menulis secara khusus.
nak tulis Quran. Nabi SAW kata, la taktub anni ghairal Quran, jangan tulis dari aku selain daripada Quran. Wa man katabahu falyamhu, siapa yang tulis hapuskan. Wa hadithu anni wala haraj, ceritakan daripada aku tak apa. Maknanya melaporkan apa daripada aku, melaporkan apa-apa daripada Nabi, itu tak apa, lapor. Tapi tulis jangan. Nanti takut bercampur aduk. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, tapi siapa yang tipu, kata melaporkan apa yang tidak aku cakap, tidak aku buat, maknanya dia tipu. Nabi tak cakap, dia kata Nabi kata, Nabi tak buat, dia kata Nabi buat, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, sediakanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Itu memang ketegasan Rasulullah. Benda yang daripada Rasulullah, yang datang daripada Nabi, wahyu tu datang daripada Nabi. Sebab malaikat Jibril turunkan wahyu tu, dia tak bagi pada sahabat terus. Malaikat Jibril bagi wahyu pada Nabi dulu, baru Nabi sebut. Yang datang daripada Nabi tu jangan tulis. Ketika itu umat Islam tidak lagi memerlukan perbahasan khusus mengenai Quran. Umat Islam pada masa itu, apa ayat Quran turun diterima je, tuan-tuan. Apa aja ayat yang dimansuhkan dia terima je, tuan-tuan. Dia tak banyak cekadak macam orang zaman sekarang. Cuma pada zaman itu masalah yang dihadapi ialah kurangnya alat penulisan. Ialah zaman itu, tuan-tuan, tak ada kertas, tak ada dakwat macam zaman sekarang. Zaman sekarang ni malas-malas nak tulis, scan je. Ini menjadikan ilmu ulum Quran itu bukan tak penting, tapi masalah tak banyak, tuan-tuan. Zaman tu tak ada semrawut lah. Zaman tu apa kehidupan orang zaman tu? Bangun pagi, pergi kebun kurma, sembahyang subuh, pergi kebun kurma, kan penat-penat lepas apa, tengok kurmanya ke apa, mungkin lepak-lepak ke apa ke, tak ada apa-apa kan. Kau macam gitu, nak kejar kondangan sana, nak kejar kondangan sini, nanti nak hantar anaknya ke asrama lagi, kau nak pergi pejabat tanah lagi, nak pergi majlis daerah lagi, macam-macam urusan zaman sekarang. Zaman dulu tak ada apa-apa. Dan penurunan Quran secara beransur-ansur telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu ini, kerana tidak mungkin dapat dibahaskan ilmu tersebut sedangkan Quran atau wahyu itu sendiri belum selesai diturunkan atau diterima oleh Nabi. Selama 23 tahun sejak daripada Mekah, zaman Mekah sampai zaman ke Madinah, 23 tahun, 13 tahun kat Mekah, 10 tahun kat Madinah. Tempoh 23 tahun tu Quran turun satu sikit ayat Quran tu, tuan-tuan. Jadi nak cerita ilmu Quran pada masa itu sekadar ilmu turun lah. Ilmu turunnya Quran itu, turun dekat mana, turun masa bila. Sahabat tahulah, oh ayat ni turun masa bila. Turun dekat mana, dekat Badar ke, turun dekat Taif ke, turun dekat Mekah ke, turun dekat Ja'ranah ke, turun pasal apa. Oh, ada orang tanya Nabi pasal hukum sekian-sekian, kemudian turun ayat menerangkan hukum tersebut dan sebagainya. Setakat tu je, tak ada lagi nak bahas nun mati bertemu dengan jim, apa hukumnya. Zaman tu tak ada, tuan-tuan. Sebab mati pun tak ada. Nun mati bertemu dengan jim, mati pun tak ada. Nunnya tu titik pun tak ada, jim titik pun tak ada. Ya, nun ba ta sa podoi, orang yang titik, tak ada titiknya. Baris tak ada.
Titik tak ada, baris pun tak ada. So tak adalah ilmu apa nak dibincang lagi pada ketika zaman Nabi SAW. Kecuali mungkin sahabat tanya kepada Nabi apa maksud ayat ni dan sebagainya. Pada zaman sahabat, selepas Nabi wafat, tuan-tuan, Islam ni berkembang. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sebagai contoh, Islam mula masuk ke Parsi, Islam mula masuk ke wilayah Syam, ke wilayah-wilayah Rom, tuan-tuan. Jadi semakin luasnya ilmu Islam ni, semakin bertambah umat Islam yang bukan Arab. Jadi bila orang bukan Arab, tuan-tuan, dibagi satu, katalah lembaran-lembaran Al-Quran dengan tulisan yang tak ada baris, tak ada titik, macam mana mereka nak baca? Masa itulah baru berkembang ilmu ulum Quran ni. Ilmu baca. Baca huruf-huruf Arab, tuan-tuan. Mungkin pada masa itu mulalah adanya ilmu. Dia tak ada ilmu tajwid lagi, tuan-tuan, tapi tajwidnya dalam bentuk kalau baca, ikut tok guru tu baca. Alif lam mim, ikutlah masing-masing. Alif lam mim, ikut. Begitulah disampaikan secara talaqi, tuan-tuan. Jadi bila daerah makin berkembang, makin luas, tuan-tuan, umat Islam makin bertambah, orang yang baru memeluk agama Islam pun makin bertambah, masing-masing pun makin berminat nak belajar Quran. Pada ketika itu bermulalah titik-titik ulumul Quran itu. Masa tu banyak rahsia dalam Quran tu yang masih tersimpan dan tersembunyi. Maka para ulama mula membahaskan, terutama pada zaman tabi'in nanti, tuan-tuan. Kewafatan Nabi SAW diikuti dengan aktiviti keingkaran sebahagian umat Islam. Contohnya, ada sekumpulan orang pada zaman Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi mati je, Nabi dah mati, tak payah bayar zakat. Sebab dulu bayar zakat ke Nabi. Sekarang Nabi dah mati, tak payah bayar zakat. Kemudian ada pula sekumpulan orang, tuan-tuan, Nabi dah mati, aku jadi Nabi baru. Dia pun nak cari pengikut juga. Itulah tentang Musailamah Al-Kadzab, tuan-tuan. Jadi pada ketika itu, tuan-tuan, bila berlakunya gejala riddah ni maknanya Nabi dah mati, keluar Islam. Nabi dah mati, tak payah bayar zakat. Nabi dah mati, aku jadi Nabi. Buat jadi Nabi baru. Ganti Nabi yang baru mati. Jadi menyebabkan kerajaan Islam pada masa itu bertindak. Bila bertindak, tuan-tuan, bila berperang, bertindak tu melalui peperangan lah. Bila berperang, mesti ada yang mati. Banyaklah di kalangan para sahabat yang hafal Quran ni mati. Macam kita sebut tadi tu, zaman itu Quran tak terkumpul dalam bentuk buku. Zaman itu Quran terkumpul dalam dada-dada para sahabat, masing-masing hafal. Hafalan. Jadi ramai pula yang mati, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar pun bimbang. Kira mati kabeh, nyelamat Quran pun mati. Satu, Quran tak tersusun, berterabur, tuan-tuan. Mungkin masa ayat tu turun, Zaid bin Sabit tak ada, so dia tak catat ayat tu. Satu ketika lagi masa Al-Quran turun, mungkin masa tu Muawiyah sebagai salah seorang penulis Quran, dia tak ada, dia tak curi ayat tu. Daripada dikhabarkan ada lebih kurang 70 ke 40.
Tetapi yang terkenal 10 orang penulis wahyu. Katalah 10 je lah tuan-tuan. 10 mungkin Zaid bin Sabit tulis dekat tulang, Muawiyah tulis dekat kulit kambing, Sayyidina Umar tulis dekat pelepah kurma. Lepas tulis bawa pergi mana? Bawa balik lah, simpan kat rumah. Masing-masing kalau nak baca Quran, hafalan. Bulan puasa, tadarus, hafalan. Tak tengok pun apa mushaf lembaran tu, kecuali mungkin sahabat-sahabat yang kurang kuat hafalannya tu, dia bacalah. Macam kes Fatimah, adik kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang membaca surah Taha. Dia baca pada kulit kambing. Tu yang Sayyidina Umar datang, apa yang kau baca? Tengok, bagi kat aku. Tapi adiknya tak nak bagi, takut nanti dia ambil, dicampak ke apa kan. Maknanya pada ketika itu dah ada lah. Jadi kalau masa tu tuan-tuan, yang baru turun, katalah yang baru turun Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya itu aja yang dibaca hari-hari. Itu aja yang baru turun kan. Tuan-tuan bayangkan, bila orang yang hafal Quran mengikut susunan tertib ayat tu, yang hafal Quran mati, seorang-seorang mati, katalah semua mati, seorang Islam nak baca Quran macam mana? Ambil tu yang dekat rumah Sayyidina Umar tu, lembaran-lembaran tu diambil semua. Masing-masing pun tak tersusun kan, lembaran tu tak tersusun, masing-masing ikut kepala otak sendiri susun. Yang ambil dekat rumah Sayyid Muawiyah, ambil dia pun susun ikut kepala dia sendiri. Yang ini akhirnya jadi gaduh. Aku punya susunan yang paling betul, kau punya susunan tak betul, kafir kau. Yang mungkin ambil daripada rumah Muawiyah kata, engkau lah yang kafir, kau punya susunan tak betul tu. Jadi sebab itu Sayyidina Umar dia bimbang, kalau semua mati berterabur Quran tuan. Sebab tu Sayyidina Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu sebagai seorang khalifah, kita kena bukukan Quran. Kumpul semua yang dicatat-catat tu, kita susun ikut bagaimana yang Rasulullah ajar bacaan Quran itu, mengikut tertib ayat dan surahnya, kita kompilasikan. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar kata, Nabi tak buat, bid'ah. Mula-mula Abu Bakar tak setuju, sebab benda tu zaman Nabi tak suruh pun buat apa dalam bentuk mushaf. So benda ni benda yang Nabi tak pernah buat, jadi kira bid'ah lah kan. Tapi Sayyidina Umar kata tak boleh, nanti kalau tak buat macam ini, umat Islam akan datang nak guna apa sebagai panduan Quran tu. Akhirnya berbahas, berbincang-bincang di antara kalangan sahabat. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersetuju. Dilantiklah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, aku lantik engkau sebagai ketua pengarah projek pengumpulan Al-Quran. Nak kumpul macam mana? Kumpul jadikan buku. Siap dengan dia punya tertib ayat dia, susunan ayat dan surah-surah dia. Sudah, kata Zaid bin Sabit. Kalau engkau suruh aku pindahkan Bukit Jugra tu ke Labuan Dagang, aku lagi sanggup pindahkan Bukit Jugra tu ke Labuan Dagang. Pakai traktor, pakai lori, itu lagi aku sanggup. Zaid Sabit kata apa? Kalau engkau suruh aku pindahkan Bukit Uhud ini, aku akan pindahkan. Lebih aku sanggup daripada nak suruh kumpulkan balik Quran ni. Lalu, tapi sebab itu tanggungjawab, perintah khalifah, terpaksa dibuatlah untuk menyelamatkan Quran ini. Jadi Zaid bin Sabit pun kumpulkanlah siapa-siapa ada catatan Quran, bawa sini semua, waktu tengok bacaannya. Ada tak siapa-siapa ayat yang baca? Diriwayatkan Zaid bin Sabit dengan Sayyidina Umar bin Khattab berdiri dekat tunggu dekat pintu gerbang Masjid Nabawi. Siapa-siapa yang ada bacaan Quran, ada catatan Quran apa semua, bawa sini, aku nak tengok.
bawa 2 saksi bahawa itu memang betul catatannya. Bayangkanlah tuan-tuan, 6,600 lebih ayat, berapa bulan punya kerja. Tapi hari-hari itulah kerja dia, tak ada kerja lain lah. Wah, pilih, susun. Macam ni, betul ke bacanya? Betul. Wallah. Ada saksi tak nak baca ayat macam ni? Ada saksi? Siapa dia? Ni. Dah kumpul tu semua, dikompilasikan, jadilah macam Quran yang ada sekarang ni, disimpanlah di rumah Saidina Abu Bakar. Siapa-siapa nak salin Quran, datang rumah Abu Bakar. Bawalah kulit kambing ke apa ke, bawa apa dakwat panel apa semua, salin. Bawa salinan tu pergi ke mana-manalah tempat, pergi Yaman, pergi ke Syam, pergi ke Parsi ke. Lepas zaman Saidina Abu Bakar meninggal, wafat, Saidina Umar pula ambil induk tu yang dikumpul tadi tu, induk tu simpan kat rumah dia pula. Siapa-siapa nak datang salin. Selepas Saidina Umar meninggal, wafat, anaknya Hafsah pula simpan. Pada masa itu dikirim Quran lah, biasalah salin. Hantar ke Parsi, hantar ke Syam, hantar ke Yaman. Orang Yaman tahulah dia punya logatnya macam mana. Tak ada baris, tak ada tanda, tak ada titik. Masing-masing baca ikut kepala otak masing-masing. Nasib baik tak sampai Pulau Jawa masa tu. Kalau sampai Pulau Jawa, alhamdulillahirrabbilalamin. Ngalamat. Jadi pada zaman Sayyidina Osman, beberapa orang sahabat Nabi kata, tak boleh jadi. Aku pergi dekat Kufah sana tu, bacanya lain. Masjid Kancung dengan Masjid Sungai Lang bacanya lain. Kancung mungkin bunyinya sengau sikit kot. Dan masing-masing kata apa? Kancung punya bacaan yang betul, Sungai Lang punya tak betul. Kafir Sungai Lang. Ini tak boleh jadi. Kita kena selaraskan penulisan dia. Yalah, lagi zaman salin, mana zaman photostat tuan-tuan. Bila salin tu tahulah. Jadi Sayyidina Osman pun panggil balik semua Quran-Quran yang ada, yang pernah dihantar ke wilayah-wilayah itu, kumpulkan balik, salin balik, ikut resam yang betul, ikut resam ni. Maka masing-masing disalin balik lah. Yang dikumpul balik tu semua bakoh. Dan ada pula tuan-tuan, mana yang tak betul tu dipadam, salin balik ikut yang betul daripada Sayyidina Osman. Sebab apa tuan-tuan? Ada satu Quran tua di Sana'a, jumpa di satu masjid. Bila Ali Sain ambil, tengok, ini Quran tua ni, lembaran-lembaran dia mungkin daripada papirus ke apa ke, dia pelepah apa semua kan. Bawa pergi makmal, dia gunalah laser, dia guna apalah, guna x-ray dah apa semua, tengok kok macam ada bertindan. Maknanya macam ada bekas tulisan di padam. Saya tengok yang bawah tu Quran juga, tulisan Quran juga. Kemungkinan itu adalah Quran, tulisan yang sebelum diseragamkan oleh Sayyidina Osman. Sebab tu tuan-tuan, Quran sampai sekarang ada yang lain tak? Tak ada. Baik Syiah punya Quran ke, Sunni punya Quran ke, Bohara punya Quran ke, Qadiani, bahkan Qadiani punya Quran pun sama. Sebab memang dijaga daripada dulu. Dan dia daripada bahasa yang asal. Quran turun dalam bahasa Arab, sampai sekarang tetap bahasa Arab Quran. Kalau terjemahan Melayu, itu bukan Quran. Quran bahasa Arab. Berbanding dengan Bible. Bible ni ada macam-macam version tuan-tuan. Ada King James version lah, ada version itu, version ini. Jadi masing-masing ayatnya tak berapa sama. Tapi Quran sama. Pergi dekat Iran yang Syiah, totok Syiah pun, itu juga Qurannya. Bunyinya itu juga. Ayatnya itu juga. Walaupun resam penulisan dia berbeza.
dia guna resam imla'i, kita guna resam Osmani. Resam imla'i yang kita zaman-zaman kita kecil dulu ngaji tu, Quran Majid. Itu imla'i. Tapi dibandingkan dua-dua, bunyinya sama, tajwidnya sama, panjangnya sama, semua sama tuan-tuan. Tak ada perubahan. Itu hasil daripada usaha yang dilakukan oleh para sahabat pada ketika itu, dan itulah juga janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wallahu a'lam. Tuan, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah.